Isunya sekarang, kalau kita pergi minta tolong dengan Nabi ketika Nabi masih hidup tu, maka itu tak timbul masalah sangat. Kita pergi jumpa Nabi, samalah kita pergi jumpa orang. Wahai doktor, tolonglah aku ni sakit, tolong awaklah penyakit aku ni biar sembuh. Jadi ketika Nabi masih hidup, orang pergi jumpa Nabi, minta tolong dengan Nabi, samalah dia pergi jumpa doktor, pergi jumpa orang lain yang dirasakan boleh membantu dia untuk mencapai mahajat dan maksud dia tu. Samalah. Tapi isu yang jadi masalah sikit, yang menjadi pertikaiannya, bahkan yang lebih parah lagi, orang-orang yang tidak menerima perkara ni melabelkan orang yang terima perkara ni sebagai syirik. Itu yang kita dah nak dengar. Seolahnya orang yang melakukan ini batal iman dia, kerana dia anggap perkara itu syirik. Baik, saya nak jelaskan. Isunya sekarang, bila kita minta tolong dengan Nabi Muhammad setelah baginda wafat, setelah Nabi mati, macam mana yang tu? Ini yang saya nak jelaskan. Pada tahap ini ia akan menduduki hakul yakin, yakni keyakinan yang hak, yang tinggi. Baik, keyakinan tentang apakah itu? Jadi Syekh Abdul Qadir telah menjelaskan kepada kita sebelum ini tentang step-step ataupun langkah-langkah yang perlu kita lalui dalam usaha kita untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara langkah-langkah awal itu lebih kepada melibatkan usaha kita dan juga melibatkan kita minta pertolongan dengan orang lain yang dikira sebagai sebab yang boleh menyampaikan kepada maksud, dan tindakan itu tidaklah dikira sebagai perkara yang dianggap syirik, yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu kita minta pertolongan dia tu atas keyakinan yang benar, berasaskan kefahaman dan keyakinan yang benar, iaitu pertama sekali bahawa tidak akan berlaku sesuatu itu kecuali dengan kudrat dan iradat Allah. Itu dasar keyakinan yang perlu ada bagi orang yang nak minta pertolongan dengan makhluk sebagai sebab musabab. Yang kedua, dia mengetahui bahawa sebab musabab ini adalah sekadar sebab musabab saja, dan kita diharuskan untuk mengambil kira dan menggunakan sebab musabab ini. Jadi sebab musabab yang diharuskan itu sudah tentulah sebab musabab yang diharuskan oleh syarak. Jadi kita boleh minta tolong dengan makhluk atas keyakinan itu. Pertama sekali mesti ada keyakinan tauhid kepada Allah, bahawa tidak akan berlaku sesuatu perkara itu kecuali dengan kudrat dan iradatnya. Itu biar ada dalam keyakinan. Yang kedua, kefahaman kita tentang makhluk itu sebagai wasilah, sebagai sebab yang diharuskan. Jadi bolehlah kita mengambil kira sebab musabab. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut dan mengajarkan kepada kita antara langkah awal untuk kita menyelesaikan masalah kita ni, boleh kita minta tolong orang, minta tolong kepada makhluk atas dasar sebab musababnya yang diharuskan oleh syarak. Seperti kita minta tolong dengan doktor, dengan orang-orang yang ada kepakaran, orang-orang yang ada kuasa dan sebagainya. Kita pergi minta tolong dengan dia itu atas kefahaman dan keyakinan yang betul, dan itu tidak menjadi suatu masalah. Cuma sementara saya ingat ini, saya nak jelaskan satu perkara yang perkara ini mungkin jadi keliru sikit lah, tapi masih dalam perkara yang sama tu, iaitu keharusan kita minta tolong dengan makhluk atas kefahaman dan keyakinan yang benar.
Jadi kebetulan mari teringat. Jadi bila teringat tu saya kena rasa nak jelas lalulah. Baik, mengenai apa? Mengenai isu yang sebenarnya isu ini sudah lama disebut-sebut, tapi dia tergelang timbul. Bila dijelaskan, dijawab oleh alim ulama, senyap sekejap timbul semula. Baik, isu apa? Isu kita minta tolong dengan Nabi Muhammad. Baik, isu ini pertama sekali saya nak sebut istilah yang menjadi induk kepada masalah ni, iaitu istilah tawassul. Yani kita berwasilahkan ataupun mengambil kira sebab musabab yang diharuskan. Jadi isu tawassul ini secara umum adalah masalah yang menjadi khilaf di antara ulama. Jadi tawassul ni dia banyak cabang, banyak kategori dia. Ada yang disepakati dan ada yang dikhilafkan. Dan saya tak nak perinci cabang-cabang dia tu kerana dia akan bawa kita kepada persoalan yang agak jauh sikit. Kita nak ambil ringkasan saja, sementara saya nak jelaskan awak tadi tu. Yang ni berwasilahkan dengan wasilah yang diharuskan oleh syarak. Jadi dalam bab tawassul ini ada perkara-perkara yang disepakati oleh alim ulama dan ada yang dikhilafkan. Baik. Pertama sekali saya nak beritahu, dalam masalah tawassul yang disepakati oleh alim ulama itu tak timbul masalah lah. Tapi dalam masalah tawassul yang dikhilafkan oleh alim ulama, ada yang menerima, ada yang menolak. Baik, bila sesuatu masalah itu, masalah yang dikhilafkan oleh alim ulama sehingga ada yang terima dia, ada yang tolak, maka dia persoalan ni dia melibatkan sama ada betul atau salah, tepat atau tidak, dan tidak melibatkan iman dan kufur. Jadi kalau ada orang berbeza pandangan daripada pandangan yang lain itu, maka dia tidak melibatkan masalah hak tadi iman, hak ni kufur. Hak tadi betul sah iman, hak ni salah rosak iman. Tidak. Dia tak melibatkan iman dan kufur sebab masalah khilaf di antara alim ulama ni. Jadi masalah tu melibatkan mana hak lebih tepat, mana kurang tepat, mana hak betul, mana hak mungkin salah, mana yang boleh diterima, mana yang tidak diterima. Itu saja. Dia tidak melibatkan iman dan kufur. Baik, saya terus nak pergi ke masalah yang khusus tadi tu, minta tolong dengan Nabi Muhammad. Baik, minta tolong dengan Nabi Muhammad, saya nak menjelaskan dari sisi alim ulama yang mengharuskannya. Itu jadi saya nak jelas dari sudut itu, alim ulama yang mengatakan harus melakukan itu. Apa dalil mereka itu? Baik, perkara asas yang perlu kita faham seperti yang saya sebut tadi, bahawa bila kita nak berwasilah ni, mengambil kira sebab musabab ni, kena ada perkara yang saya sebutkan tadilah. Pertama, kena ada keyakinan tauhid yang jelas, kefahaman dan keyakinan tauhid yang jelas. Yang kedua, kefahaman dan keyakinan tentang status sebab musabab tu. Bila kita ada faham, ada kefahaman dan keyakinan dua perkara itu, maka haruslah kita mengambil kira sebab musabab. Sekiranya kita tidak ada kefahaman dan keyakinan itu, maka kalau kita pergi berubat dengan doktor pun boleh jadi syirik, makan ubat pun boleh jadi syirik, sekiranya kita tidak ada kefahaman dan keyakinan tadi. Kefahaman dan keyakinan apa? Macam saya sebut tadilah, saya ulang balik. Pertama sekali, keyakinan bahawa tidak akan berlaku sesuatu perkara itu kecuali dengan kehendak, yakni iradah, dan kekuasaan, yakni kudrat Allah. Satu keyakinan. Yang kedua, kita faham bahawa sebab musabab ini
sekadar sebab musabab yang diharuskan oleh syarak. Sekadar sebab, dia bukan penentu, dia tidak meninggalkan apa-apa gesang, tapi sebab musabab, sebab dia saja dan diharuskan oleh syarak. Kalau kita ada dua kefahaman tu dan keyakinan tu, maka haruslah kita ni mengambil kira sebab musabab. Baik, kait balik semula kepada isu minta tolong dengan Nabi Muhammad. Maka isu ini juga kena ada kefahaman dan keyakinan tadi tu. Pertama sekali yakin bahawa tak akan berlaku satu perkara itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah dan dengan kekuasaan Allah. Baik, dasarnya serupa. Yang kedua, kita tahu bahawa Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang menjadi sebab kepada pertolongan itu. Sebab kepada pertolongan. Dan perkara itu adalah perkara yang diharuskan. Baik, selesai situ. Baik, isunya sekarang, kalau kita pergi minta tolong dengan Nabi ketika Nabi masih hidup tu, maka itu tak timbul masalah sangat. Kita pergi jumpa Nabi, samalah kita pergi jumpa orang. Wahai doktor, tolonglah aku ni sakit, tolong awaklah penyakit aku ni biar sembuh. Jadi ketika Nabi masih hidup, orang pergi jumpa Nabi, minta tolong dengan Nabi, samalah dia pergi jumpa doktor, dia pergi jumpa orang lain yang dirasakan boleh membantu dia untuk mencapai mahajat dan maksud dia tu. Samalah. Tapi isu yang jadi masalah sikit, yang menjadi pertikaiannya, bahkan yang lebih parah lagi, orang-orang yang tidak menerima perkara ni melabelkan orang yang terima perkara ni sebagai syirik. Itu yang kita dah nak dengar. Seolahnya orang yang melakukan ini batal iman dia, kerana dia anggap perkara itu syirik. Baik, saya nak jelaskan. Isunya sekarang, bila kita minta tolong dengan Nabi Muhammad setelah baginda wafat, setelah Nabi mati, macam mana yang tu? Ini yang saya nak jelaskan. Kalau masa hidup tu, waktu tak timbul masalah lah. Sebab dia sama macam kita pergi jumpa orang minta tolong. Tolong aku sekali, aku ni tak ada piti. Ataupun kelapa orang, tolong cari makanan sikit. Ataupun kita sakit, kita minta tolong dengan doktor. Sama dari segi tu. Minta tolong dia usahakan, dia pun usaha juga, berwasilah juga. Sama ada dia usaha, dia tolong berdoa kita, tak kira lah. Semua itu wasilah sebab musabab yang diharuskan. Baik, sekarang isu yang menjadi keliru sikit setelah Nabi Muhammad wafat. Maksudnya Nabi Muhammad tak ada depan mata. Yang inilah yang menjadi keliru sikit. Baik, seperti yang saya katakan tadi, saya nak menjelaskan perkara ni dari sudut orang yang menerima masalah ni, yang mengatakan harus dan boleh buat gitu. Atas dasar apa? Atas dalil. Dasar jelas dah. Pertama sekali dia kena ada tauhid, keyakinan tauhid, kefahaman dan keyakinan yang betul. Dasar jelas. Tapi dalil. Sekarang masalah dalil. Orang yang kata boleh tu dalil apa? Baik, pertama sekali saya nak beritahu bahawa kita jangan beranggapan orang yang sudah mati ni dia macam ikan beku yang duduk dalam peti tu. Tak ada fungsi apa-apa, beku. Kata orang beku, kerah kejung. Jangan anggap macam tu. Bahawa orang yang mati ni dia berpindah alam je. Berpindah alam. Daripada alam dunia ke alam akhirat, alam barzakh. Jangan anggap bila dia mati kau macam ikan beku senyap duduk dalam peti kerah kejung. Jangan. Baik, saya nak beri pencerahan sikit. Kita semua tahu bahawa setiap kali kita semayang dalam tahiyat tu, kita beri salam ke Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Setiap kali kita semayang, itu adalah bahasa percakapan. Selamat sejahtera, salam sejahtera ke atasmu ya Rasulullah. Seolahnya kita bercakap dengan Nabi secara berdepan. Baik, apa penjelasannya?
riwayat menyebut bahawa salam kita ni sampai kepada Nabi dan Nabi menjawab salam tu. Salam kita tu disampaikan kepada Nabi, disampaikan oleh malaikat, dan Nabi jawab salam tu. Nabi menjawab salam itu. Maka di alam barzah lah, di alam barzah. Maksudnya masih wujud hubungan antara manusia yang hidup ini dengan yang sudah mati, terutamanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita nak tengok kepada hidup yang lain, kita sendiri dengar dalam riwayat, bila seseorang yang mati itu dikuburkan, ditanam, bila dia balik ni, si mayat tu dengar topok kaki tu, dengar topok kaki orang balik tu, dengar. Maksudnya bahawa mati tu berpindah keadaan saja, berpindah ke alam lain. Masih dengar orang jalan topok kaki tu lari balik, pak ni, si mayat tu dengar. Nak kabarnya bahawa jangan kita anggap dia macam ikan beku. Baik, itu satu dengan Nabi Muhammad. Ada tak di antara sahabat-sahabat yang buat macam tu? Persoalannya, ada tak sahabat-sahabat yang buat macam tu? Ada. Pertama sekali, sebelum sahabat ni, saya nak beritahu, Nabi Muhammad sendiri pernah mengajarkan. Nabi sendiri. Apa yang Nabi ajar? Ada seorang yang buta ni, yang mengadu kepada Nabi tentang masalah kesusahan buta dia tu. Dia minta Nabi tolong usahakan, tolong doakan ke dia. Tapi bagaimana Nabi suruh dia? Nabi ajar ke dia suatu amalan, suruh dia buat. Pertama sekali Nabi suruh dia berwudu, ambil air semayang dan sempurnakan wudu itu. Lepas tu Nabi suruh dia bersolat, solat ajak lah, dan berdoa dengan satu doa yang diajar oleh Nabi. Doa Nabi inilah yang saya nak jelaskan. Apa isi kandungan doa Nabi yang Nabi ajar ni? Baik, pertama sekali, doa yang Nabi ajar, suruh orang ni amalkan. Pertama sekali minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Satu, maksud dia, ya Tuhanku, aku bermohon kepadamu, aku minta kepadamu ya Allah. Itulah hak hakikinya, hak sebenarnya. Aku minta kepadamu ya Allah, dan aku bertawajuh, yakni aku menghadapkan diriku kepadamu itu dengan berwasilahkan, dengan berperantarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat. Jadi aku minta kepadamu ya Allah dengan wasilah Nabi Muhammad. Satu yang Nabi ajar. Baik, lepas tu apa lagi kalimat yang Nabi ajar? Ya Muhammad. Nabi suruh dia panggil nama Muhammad. Nabi ajar gitu ke dia. Panggil nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, inni atawassalu wa atawajjahu bika ila rabbi lituqda hajati. Wahai Muhammad. Nabi suruh dia sebut, orang ni sebut, wahai Muhammad. Sudah tentu benda ni di belakang Nabi Muhammad lah, sebab Nabi ajar suruh dia ambil wuduk dulu, semayang, lepas tu baca doa ni. Apa maksud kata-kata tadi? Wahai Muhammad, aku berwasilahkan, bertawasul, berwasilahkan denganmu, dan aku menghadapkan diriku, yakni hajatku kepada Allah dengan wasilah dirimu, supaya ditunai hajatku. Jadi dia sebut cara dia, ya Muhammad, wahai Muhammad. Seolahnya wahai Muhammad, tolonglah doa aku. Aku berwasilahkan denganmu ni supaya hajatku ditunaikan Allah. Itu maksud. Jadi satu, itu Nabi sendiri aja. Dan dikatakan, diriwayatkan, setelah melakukan ini, si buta ini dikembalikan pelihatannya oleh Allah. Baik, kemudian berlaku di zaman selepas tu, zaman Khalifah Sayyidina Uthman, ni zaman selepas tu pula. Itu nak cerita sejarah. Berlaku di zaman selepas tu pula,
iaitu zaman Khalifah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi pada waktu itu ada seseorang yang berhasrat nak pergi jumpa Nabi, nak pergi jumpa Sayyidina Uthman. Sebab Sayyidina Uthman masa tu jadi khalifah. Tapi kita tahulah khalifah ni kesibukan dia tu, dia sibuk. Jadi bila ada seseorang ni nak pergi jumpa Sayyidina Uthman, tak ada kesempatan, tak ada ruangan, tak boleh nak jumpa. Akhir sekali baliklah dia dengan kecewa, kerana dan jumpa Sayyidina Uthman untuk menyatakan hajat dia tu. Tak siapa hajat lah. Tapi di tengah perjalanan balik tu, dia berjumpa dengan seorang dan yang namanya Uthman Ibn Maz'un. Uthman juga Ibn Maz'un, bukan Uthman Ibn Affan, itu khalifah. Jadi Uthman Ibn Maz'un ni tanya dia pun beritahulah, aku ni nak jumpa khalifah Sayyidina Uthman, nak kabur hajat aku ke dia, tapi tak ada kesempatan, tak kesampaian. Lalu apa yang berlaku? Maka Uthman Ibn Mas'ud tu ajar ke dia, mari aku ajar kamu. Dia ajar persis atau sama seperti yang pernah diajar oleh Nabi dulu. Kata mau ambil air semayang, mensempurnakan wudukmu itu, yang ambil wuduk dengan yang fardu, anggota yang wajib, yang sunat, sempurnakan. Lepas tu kau bersolat, yang salat hajat, dan baca doa ni. Jadi doa yang diajar tu apa yang pernah diajar oleh Nabi kepada salah seorang sahabat. Dan dia lakukan ini. Dan setelah tu disuruh Uthman Ibn Maz'un ni, suruh dia pergi jumpa semula. Dia pun pergi jumpa semula dan dapat berjumpa Sayyidina Uthman, dan dilayang dengan sangat baik. Dilayang dengan baik. Jadi minta dengan Nabi sebagai wasilah ya Muhammad itu dilakukan oleh sahabat. Bahkan Nabi sendiri pernah mengajarkan uslub itu, gaya bahasa itu. Tapi tadilah kena ada kefahaman yang betul, i'tiqad, kefahaman dan keyakinan yang betul, bahawa tidak akan berlaku satu perkara itu kecuali dengan kehendak Allah dan kekuasaannya. Itu akidah tauhid kita. Cuma yang ni wasilah yang diharuskan. Macam mana kita nak tahu diharuskan atau tidak? Tengok ada dalil ke tak? Ada dalil atau tidak? Baik. Yang kedua, di zaman Khalifah Sayyidina Umar, ni zaman Sayyidina Umar pula, sebelum tu lagi lah. Apa yang berlaku? Kemarau panjang, kemarau berat kemarau ni. Lalu adalah seseorang tu, riwayat tidak sebut nama tu, tapi dalam huraian-huraian alim ulama kenal orang ni siapa dia. Saya sebut fakta ni sebab ada orang dia cuba nak tolak riwayat ni, dia kata tak munasabah orang ni tak tahu seorang lelaki datang siapa dia. Sebenarnya ulama-ulama kenal pasti siapa orang ni, cuma periwayatan tu tak sebut nama dia. Ada seorang lelaki ni, nama dia sebenarnya Bilal bin Haris Al-Muzanni. Orang lelaki itu tu. Siapa dia? Bilal bin Haris Al-Muzanni, orang yang diamanahkan untuk jaga harta zakat oleh Sayyidina Umar. Maksudnya orang yang dipercayai. Baik. Jadi seorang lelaki ni datang ke mana? Datang ke kubur Nabi. Datang ke kubur Nabi. Lalu apa yang dia buat? Dia macam berbicara dengan Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu ini, umat engkau ini hampir-hampir binasa dah. Sebab apa? Kemarau panjang. Istasqi liqaumik innahum qad halaku. Tolonglah ya Muhammad, tolong minta doa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Jadi kita minta tolong Nabi Muhammad sebagai wasilah supaya Nabi minta doa dengan Allah, dengan berkat dia, dengan mustajab dia tu, mudah-mudahan. Itulah. Jadi kalau kita ada kefahaman yang betul macam ni, tak adalah masalah. Masalah tu timbul bila kita tidak faham perkara ni dan mempertuhankan Nabi Muhammad. Barulah. Tu dia. Lepas tu saya jelaskan benda ni supaya tak timbullah isu bila ada orang buat macam ni dituduhnya sebagai syirik.
tak mau pakai, sudahlah, tak payah pakai-pakai. Cuma saya nak khabar orang yang lakukan itu dia ada kefahaman, dia ada dalil dia. Saya nak khabar gitu. Jadi dia kata istasqi li qaumik. Nabi mati dah dalam kubur, pergi kubur Nabi. Tolong minta lah, minta Allah Ta'ala turunkan hujan untuk kaum, untuk umatmu wahai Muhammad. Mereka ni qad halaku, rosak dah, punah dengan erti hampir-hampir binasa kerana kemarau panjang. Baik, apa yang berlaku? Bila dia balik, dia bermimpi jumpa Nabi. Dia bermimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi itu Nabi suruh dia pergi jumpa Khalifah Sayyidina Umar dan suruh menyampaikan sesuatu. Antaranya suruh sampaikan salam dan pesan-pesan tertentulah. Jadi dia pun pergi jumpa Sayyidina Umar, beritahu pesan Nabi dalam mimpi itu. Sayyidina Umar mendengar perkara itu, menangis dia. Pertama sekali dia terasa Nabi masih beri perhatian ke dia. Tu hak dia sebab sangat. Maksudnya dia jadi khalifah, tapi Nabi beri perhatian, tolong peringat ke dia supaya jaga ni. Maksudnya Nabi masih beri perhatian ke dia. Jadi dah setelah Sayyidina Umar mendengar perkhabaran cerita orang ni, Sayyidina Umar tidak ingkar. Dan kita tahu Sayyidina Umar ni, dia sifat dia panggil Al-Faruq. Al-Faruq ni tegah. Kalau salahnya kerak lalu. Itu perangai Sayyidina Umar. Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil. Dia tak akan kompromi dengan lebih-lebih lagi yang melibatkan syirik. Tapi dalam kes yang melibatkan lelaki ni, Sayyidina Umar akur. Dia tak kata salah apa yang dibuat itu. Maka di sinilah ulama mengambil dalil harus melakukan seperti itu. Tapi dengan syarat tadilah, kena ada kefahaman yang betul, kefahaman dan keyakinan yang betul. Kalau tak ada kefahaman, tak ada keyakinan, bukan saja buat gitu tak boleh, dia ambil makan ubat pun jadi syirik. Kalau salah, tak ada kefahaman dan keyakinan. Jadi saya nak khabar ni, orang yang melakukan ini dilakukan kerana kefahaman ini dan ada dalil ni. Maka dia rasa bolehlah. Jadi sudah saya katakan masalah khilaf di antara alim ulama. Dia melibatkan betul salah, nak pakai ambil, namun sudah. Dia bukan masalah iman dan kufur syirik ni. Itu tafsiran yang keliru terhadap fenomena ni. Baik, saya nak beri contoh lain lagi. Contoh lain lagi. Ada orang Arab zaman Nabi, ini disebut dalam tafsir Qutubi. Ada orang Arab yang datang nak jumpa Nabi, tapi dia terlambat. Bila dia datang tu, Nabi sudah pun 3 hari wafat, sudah pun dikebumikan. Bila dia mari, tahu Nabi sudah wafat. Apa yang dia buat? Dia pergi ke kubur Nabi. Dia pergi ke kubur Nabi. Baik, tradisi para sahabat, dan ini disebut dalam Al-Quran. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sekiranya mereka ni ketika mereka telah melakukan perkara yang kezaliman, maksudnya mereka buat salah lah, izzalamu anfusahum, ketika mereka menzalimi diri mereka kerana buat salah, buat perkara buruk, buat kemaksiatan lah, ja'uka, mereka datang kepada Muhammad. Fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Mereka minta ampun kepada Allah dan Rasul pun tolong minta ampun untuk mereka ni sebagai wasilah. Padahal syarat taubat cukup kita bertaubat kepada Allah saja dengan memenuhi syaratnya tu. Tak payah pergi jumpa Nabi dah. Tapi tradisi sahabat ni, dan itu disebut dalam Al-Quran, mereka pergi jumpa Nabi, mereka minta ampun dengan Allah, bukan minta ampun dengan Nabi, dan minta tolong Nabi tolong doa sekali supaya dia diterima taubatnya, diberi keampunan oleh Allah. Itu. Jadi orang Arab ni bila mari tengok Nabi sudah wafat, dia pergi kubur Nabi setelah Nabi sudah ditanam. Lalu dia pun berbicaralah atas kubur tu. Kerana dia kata, aku ni datang kepadamu ya Rasulullah kerana seperti yang disebut dalam ayat tadi, dibaca ayat tadi tu.
Aku nak mari minta ampun, kemungkinan dia telah melakukan kesilapan dan kesalahan. Aku nak minta ampun dengan Allah, tapi nak ambil keberkatan-Mu wahai Muhammad. Jadi kalau mati dah, aku mari ke kubur ni. Maka riwayat menyebut dia mendengar suara. Ini sebagai satu perkara yang aneh lah. Tapi nak beritahu bahawa perbuatan ini diketahui dan disebut dalam kitab tafsir bahawa itu perbuatan yang tidak salah. Perbuatan yang tidak, tapi dengan syarat tadilah kena ada kefahaman dan keyakinan yang jelas. Jadi saya sengaja jelaskan malam ni supaya tak timbul isu bahawa ni ada orang saya bawakan video. Jadi sebut ya Muhammad ni tolonglah aku ni dianggap sebagai syirik. Inilah bendanya. Jadi saya nak jelaskan. Orang nak pakai pendapat tu pakailah. Tapi orang yang melakukan ini, inilah sandaran dia. Dia kena ada kefahaman dan keyakinan, dan itulah dalil-dalil yang ada antara dalilnya. Jadi tak seharusnya lah, tak sepatutnya lah melibatkan iman dan kufur masalah ni. Kecuali orang yang sebut ya Muhammad, dia ada keyakinan tentang ketuhanan Nabi Muhammad tu, barulah melibatkan iman atau kufur. Tapi kalau dia faham dengan kefahaman yang betul, keyakinan yang betul, perbuatan itu tidak salah kerana ada dalil ni. Itu yang perlu saya jelaskan.